Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Haha. Sementara kita menanti panel kita untuk masuk sekali, minta semua komen atau dengar jelas atau tidak. Saya inginkan kepastian anda. Jika jelas semua tu, bolehlah komen jelas. Contoh, Kuala Lumpur jelas. Saya, contoh macam saya di Tanjung Malim jelas. Jadi minta kepada semua untuk bersabar dan menantikan live kita pada malam ini. Alright. Okey, sambil kita menanti juga live kita mula pada malam ini. Sambil kita menanti live kita mula pada malam ini. Okey, kita panggil kawan-kawan. Kepada yang orang kata sudah pun daftar, boleh panggil juga untuk kita sama-sama menanti atau kita orang kata ni lah, menimba ilmu. Apakah orang kata pengisian yang menanti penonton semua. Okey? Tetamu panel kita pun sudah orang kata on the way. Okey, alright tak alright tu? Okey, dengar tak suara? Farah dengar tak? Alhamdulillah dengar jelas. Okay. Panel dengar ke? Good. Dekat sini cuaca baru lepas hujan, jadi guru-guru tu ada sikit lah. Alright. Oh, kat Tanjung Malim Saya di Tanjung Malim. Alright, good. Alright. Okay, baik. Penonton yang dihormati sekalian, sambil kita menanti atau kita nak mula sikit lagi ni, jadi ajak kawan-kawan anda, sahabat handai atau sesiapa yang sudah mendaftar untuk sama-sama sertai live kita pada malam ini. Sebabnya live kita ataupun panel kita bawakan pada malam ini bahasa zaman, bahasa apa? Remaja-remaja panggil bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Okey. Alright. So, kepada anda semua, selamat datang. Kami ucapkan ke live pada malam ini yang dibawakan khas oleh alumni KMPK. Okey, nantikan sebentar. Okey. Okey, sebentar saya nak pin. Tajuk. Okey. Kepada anda semua, kalau dah masuk jangan keluar. Dia orang kata duduk, sila duduk, jangan lari. Okey, sebentar Mari matrikulasi. Rata-rata yang menonton ni daripada mana? KMPK ke? Oh,
bukan setakat KMPK. Tapi seluruh negara pelajar matrikulasi Matrikulasi. seluruh. Yes. Okay. Kejap. Okey. Sebentar. Saya nak ping. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Alright. Okey, baik. Tanpa membuang masa, izinkan saya mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam KMPK di hatiku. Okey, baik. Tadi kalau siapa yang masuk awal, tengok macam siapa yang bebel ni kan. Jadi izinkan saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Siti Nur Farhira binti Nur Hisham. Kebiasaan kawan-kawan, sahabat semua panggil saya Fa. Saya merupakan alumni KMPK batch 17-18 dan kini saya sedang melanjutkan pelajaran di Universiti Pendidikan Sultan Idris dan sekarang saya berada di tahun ketiga, insyaAllah. Tahun 4 saya inilah, habislah nanti kan. Okay. So, pada malam ini, saya bawakan kepada anda semua talk of my career. Dan ini tajuk khususnya, anda boleh lihat alumni KMPK telah pun pin Pak Kerjaya, menetapkan hala tuju kerjaya dari matrikulasi ke dunia pekerjaan. Okay, dan seperti yang kita tahu, panel pada malam ini yang saya sebut tadi yang bukan kaleng-kaleng, yes. Izinkan saya perkenalkan tetamu jemputan atau panel kita pada malam ini. Nama diberi, nama beliau Puan Mastura Mansur yang merupakan ahli penasihat NGO alumni KMPK dan juga Business Development Manager. Izinkan saya cerita sedikit boleh ke? Izinkan saya panggil Kak Mas, boleh ke? Boleh Fa, silakan. Teruskan. Okey. Jawatan yang pernah Kak Mas sandang sewaktu berada dalam alumni KMPK merupakan pengasas NGO alumni KMPK sendiri. Kalau siapa nak tahu, alumni KMPK ditubuhkan atas usaha Kak Mas dan the gang and team. Dan juga pernah menjadi presiden dan jawatan terakhir beliau Timbalan Presiden Persatuan Alumni Kolej Matrikulasi Perak. Okey, saya difahamkan juga pada malam ini sepatutnya yang telah mendaftar lebih kurang dalam 286 peserta. Dan saya difahamkan juga pada mula-mula pendaftaran buka, dalam 2 jam sahaja seramai 100 orang telah mendaftar untuk live kita pada malam ini untuk program yang dianjurkan oleh alumni KMPK. Dan yang menariknya bukan sahaja pelajar-pelajar matrikulasi Perak, tapi pelajar matrikulasi seluruh negara juga turut menyertai live kita pada malam ini. Alhamdulillah dan terima kasih. Stay tune. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput panel yang sama tudung kita pada malam ini. Okey. Meneruskan agenda kita pada malam ini. Cuba silakan. Okay, baik. Terima kasih Fa. Alhamdulillah. Thank you alumni KMPK for the invitation. So, saya live malam ni menggunakan satu akaun IG yang dipanggil sebagai alumni matrikulasi lah. Alright, so kita ke arah membentuk alumni matrikulasi iaitu alumni kebangsaan. So siapa yang menonton malam ni boleh tak type dekat ruangan komen, add your comment dekat bawah tu, daripada mana anda menonton siaran live ini. Okay. So daripada mana anda menonton siaran live pada malam ini, so type dekat ruangan komen. Kalau saya sedang bersiaran. Saya sedang bersiaran live pada malam ini daripada Southdale City, Dengkil, Selangor. Yang lain-lain macam mana? Cuba tengok kat ruang komen sikit. Haras dari KMPP. Oh, okey. Yang lain memang daripada college ke ni? Jiha daripada KMP. Memang tengok daripada college. Okey, ada KMM. Hakim Idam daripada KMM. Alright. Yang lain, 2-3 orang je tonton ko. Yang lain ni tak nak komen. Muhammad Izzuddin daripada Matrikulasi Selangor. Oh, alright, baik.
Okay, KMPK, so pelbagai college matrikulasi lah. Alright, welcome tuan-tuan dan cik puan. So far, ada, sekejap saya nak check kejap. Is it like my sound ke? Dia macam ada bunyi gema sikit kan tuan-tuan dan cik puan? So, saya pakai earphone dah ni. Kalau ikut saya alhamdulillah okey, dia ada bergema. Ke suara Okey, saya bergema? Okey, tapi tak apa, kita tengok sikit nanti macam mana. Okey, untuk malam ni, tajuk yang diberikan adalah menetapkan hala tuju kerjaya dari matrikulasi ke dunia pekerjaan. Okay, baik. Since semuanya adalah, majoriti adalah pelajar matrik semasa sekarang ni, yang saya difahamkan anda akan struggle gila habis matrik bulan 5 sebelum raya kan. So bulan puasa ni anda punya perang badar lah. Perang badar untuk semasa terakhir. Sebab nak habiskan anda punya silibus sebelum raya dan exam pun sebelum raya. So that masa raya tu you raya sebetul-betul raya. Itu bagusnya batch kali ni. So have fun. Zaman saya dulu raya sekejap je, masuk balik belajar. Okay. So now kiranya bila cakap dalam pembentukan kerjaya ni, saya suka membawa kepada impact pandemik lah tuan-tuan dan cik puan adik-adik sekalian. So far now macam kalau kata Kak Mas sendiri pun sangat aktif memberikan talk berkenaan dengan the job hunting process ataupun job search process, especially on the post pandemic punya strategi, apa yang graduan. Ni kita cerita pasal kerja ni graduan lah, final year students, even the second year students. Personally, frankly speaking, pendedahan terhadap persiapan hunting kerjaya ni bukan untuk final year. Final year is nothing to do with that anymore. You should prepare yourself daripada awal tahun 1. Tapi sekarang ni kita cakap lagi awal, lagi advance kita ni sebab kita mendedahkan benda ni seawal matrikulasi. Because you need to understand courses that tuan-tuan dan cik puan adik-adik akan pilih nanti ni akan memberi impak kepada kelangsungan selepas itu. So pilih courses selepas matrik. Once you get that course, you like it or not, you need to live with it. Okay? So dalam pilihan UPU tu, kalau kata dapat lepas ni, antara 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, sebab tu dalam pemilihan UPU punya borang tu, ada strategi dia. Kita nak fokus apa? Kita nak fokus the courses atau kita nak fokus the university? So dia ada strategi dia, ada dia punya macam tricks jugalah untuk kita apply. Kalau kita cakap pasal berkenaan dengan orang kata apa realitinya dunia kerjaya sekarang ni, a lot of engineering courses, especially on engineering, yang kalau merujuk kepada Talent Corp punya articles yang pada tahun 2019, a few university itself, universiti awam telah menutup jurusan-jurusan tertentu di universiti mereka. Kalau dulu contoh macam Universiti Malaya ada kejuruteraan elektronik, nowadays tak ada dah. Okay, dah tak ada because certain numbers of graduan ni, pelajar-pelajar tahun yang dah tamat belajar ni, dia tak boleh nak cope dengan the demands. So supply banyak, supply masuk katalah ada 1,000, 20,000 dan sebagainya, tapi the demands is shorter daripada, numbers is quite short berbanding supply yang dikeluarkan oleh university. So universiti sendiri pun buat timbang balik adalah dia punya proses-proses dia sendiri. Kalau kata dia orang perlu tamatkan jurusan tersebut dan the senat akan kata kita tutup course. So yang tu kena ambil pedulilah. So kalau kita tengok norma baharu ni, benda yang memang akan kekal sejak norma baharu dan akan kekal selepas ini moving forward in our future adalah things related with digitalization. Alright, so anything that related in digitalization, it could be the information technologies, it could be the software engineering, it could be on the digital marketing, or even up to the creative punya courses like graphic designing ke, ataupun video editing ke, apps developer ke, so banyaklah pecah-pecahan ke sana. Tapi the question is, adakah langsung tak diperlukan engineering ni? Yes, we still need that, but it's very crucial kepada certain courses sahaja.
So itu perkara yang perlu ambil kira sebab at the moment Januari 2021 data daripada Department of Statistic Malaysia DOSM ataupun Jabatan Perangkaan Malaysia Statistik Negara menunjukkan seramai kita ada 782,000 graduan menganggur. Saya tak nak adik-adik matrikulasi masuk dalam angka tu. Don't join that numbers. Don't even be one of it. Right? Kita ada ramai tu, 782,000 currently unemployed. Alright? Tapi jangan takut sebab benda tu sekarang untuk 782,000. You still have tahun ni juga akan masuk ke kampus bulan 10 nanti. So 2021 is your first year, 2022, 2023, 2024. Let's say 4 years lah, 4 years 2024 you will graduated, tamat belajar 2024. So 4 tahun daripada tempoh pandemik ataupun dia panggil 4 tahun post pandemik tu nanti adalah satu tempoh yang okay untuk memulihkan kembali keadaan. Right. Jadi pemilihan sekarang ni, apa yang anda aim nak kerja tahun 2025, the choices is now. Sebab once you tap in the university, ijazah sarjana muda sains kimia, contoh. Ijazah, Far degree apa Far? Ijazah kewangan. Macam mana? Ijazah? Ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan dalam kurungan perkhidmatan kewangan. Panjang kan? Panjang. Perniagaan lah kan? Fokus kepada kewangan. Okay, dalam perniagaan tapi fokus kepada finance. So benda tu kalau kita tengok, ramai orang cuba untuk go dengan bisnes sendiri. Ada yang start up a new business. Either you can serve people to become their employees in future, atau you go for become a job creator later. Okay, so job creator ni maksudnya kita pula yang supply our services as freelance to advise people to establish their own company. At least mungkin kita boleh bantu bisnes-bisnes kecil kalau ada yang ada family sekarang ni berniaga kan, how to expand the numbers of sales, the numbers of profit tu kita nak tinggikan. That's the thing lah. Jadi untuk adik-adik yang sekarang di matrik, jangan ambil mudah pemilihan jurusan, rasa macam dia macam ni, dia main teka-teka tau. Tak macam ni lah Kak Mas, saya rasa saya minat lah bio ni, saya minat bio. Result keluar nanti, bio dia C tau, bio dia C. Tapi mulut ni berzikir minat. Jadi sebab tu, Kak Mas suka nak promote satu platform ni untuk anda buat satu ujian personality minat kerjaya. Right? Boleh type dekat ruangan, mungkin admin boleh type dekat ruangan komen. Cuba go for Talent Corp, Nurturing Expert Talent, next. Okay, NEXT Talent Corp. Kalau Google je pun akan nampak lah. So kalau kata Far boleh carikan ke, lepas tu terus change your view camera ke. Atau admin terus, admin kita kan pantas, admin alumni KMPK ni. Google sekarang, cari. Lepas tu bagi link tu terus kat dalam komen tu. Dia adalah satu platform yang mana you need to sign up. Yes, sebab ini under Talent Corp. Talent Corp merupakan satu jabatan agensi kerajaan yang fokus kepada kerjaya rakyat Malaysia lah. Bidang kerjaya ni sama ada graduan, ibu tunggal, wanita yang dah lama tak bekerja, sebelum ni berhenti sebab keluarga dan sebagainya. So now dia kata apa? Dia come back untuk alam pekerjaan. So banyak lah sebab Talent Corp ni dia under Kementerian Sumber Manusia yang memang tackle on the elements, orang panggil apa? Employment di Malaysia. Okay. Yep, talentcorp.my/find next to find my next. So you need to sign up. It's good to have your account there, explore. Dan yang pentingnya Kak Mas nak stress adalah on the assessment tu. Dia punya assessment profiling. Profiling dia ada dua jenis profiling yang dia akan merge. So bila awak jawab tu kan dua profiling, you can merge. At least dapatkan profiling yang pertama. So profiling pertama tu akan memberi gambaran what type of career, what type of mungkin niche of environment kerja yang sesuai dengan your personality and your character. Itu baru fasa satu. So lepas kita dah tahu kita ni punya kekuatan macam mana, contohnya macam zaman Kak Mas belajar matrik dulu tahun 2004. Belajar kat matrik dulu. SEM 1 dengan SEM 2, Kak Mas lah orang itu bila orang tanya nak ambil bidang apa, nak ambil ni kot, bio kot sebab aku suka bio macam senang lah bio, tapi result tak menunjukkan you like bio, no.
it seems like you tak boleh carry that biology punya subject pun. So bila dah masa tu agak lost, tengok result je. Based on my result, dua-dua semester dekat matrik kimia A. So hanya kerana kimia A dua-dua semester. Hanya kerana kimia A dua-dua semester. So I choose my courses dekat university, kimia. Dah jawab belum masa tu personality test? Tak. Tak tahu pun. Sebab ikut-ikut ataupun macam itu rasa macam boleh sebab dah result aku A yang tu, apply je lah sains kimia. Apply lah sains kimia tulen, sains kimia UKM, USM, UTM, UITM, UMT, semua universiti yang ada sains kimia. So that's the thing lah masa tu. So apply, alhamdulillah dapat USM sains kimia tulen. Orang lain belajar 3 tahun, Kak Mas korang ni 4 tahun. Itu yang sibuk dengan nak menubuh kat alumni KMPK, NGO lah. So semua dalam tempoh 4 tahun belajar kat kampus tu, itulah berulang-alik daripada Penang, Perak untuk menubuhkan dan run orang kata apa, agenda ataupun objektif alumni matrikulasi, alumni yang menyumbang balik kepada matrikulasi. Okay. So bila anda tahu what is your strength, alright, what is your strength, fasa kedua need to understand the demand sekarang ni. Apa demand yang ada? Okay, apa demand yang currently needed? Paling mudah adik-adik Siapa yang ada account LinkedIn, ada account LinkedIn, boleh buat job search. Job search tu kita akan nampak relevan. Contoh kita nak Usha Line. Sekarang ni kalau kata aku memang minat nak ambil subjek IT, contoh IT, information technology ataupun kejuruteraan software. Software engineering. So kita boleh cari dekat LinkedIn tu, dekat job search, berapa banyak at the moment tahun 2021 sekarang ni kerja kosong ataupun vacancies available untuk IT. Vacancies available untuk software engineering. Kalau sekarang pun ada lebih kurang dalam 13,000 ke 15,000 kerja kosong khas untuk software engineering sahaja, and we understand the the pandemic yang datang ni membawa satu badai dipanggil VUCA. VUCA tu macam tornado. So bila kita tenang-tenang, di timur, ribu taufan yang sangat kuat datang. Kita tak boleh kawal, kita tak boleh kontrol, kita tak boleh nak buat apa-apa pun. Macam you all lah. Kita tak tahu kan anda duduk kat matrik sampai bila ni? Ya ke balik raya nanti? Kita tak tahu benda-benda macam tu. That's beyond our control. Right? So based on daripada banyak artikel, daripada Forbes pun ada, daripada World Economic Forums pun ada berkenaan dengan what is the demand in future. Apakah prediction kerjaya ataupun bidang yang akan menjadi sangat tinggi dalam tempoh 5 ke 10 tahun yang akan datang ni. So benda tu sangat penting lah untuk adik-adik tahu. So for example, kalau ada yang nak go for any specific bidang, you need to understand you boleh carry tak benda tu. Carry benda tu dengan minat satu perkara, yang kedua result kita. You are good in that subject? Okay, it's proven lah. That's evident. So minat cakap mulut je. So evidence you can prove that you can do it dalam subjek lah. Then baru you go for the market demand ni kalau rasa macam ada demand kot lepas ni. So kalau rasa macam tak tahu atau tak tahu macam nak go for market demand ni, boleh tanya alumni matrikulasi anda. So kalau diorang tak tahu juga, tak apa, boleh tanya saya. Okay, boleh je tanya, tak ada masalah, anytime. Kita cuba respon lah, kita cuba bantu. Sebab kalau di alumni KMPK pun minggu depan ni kan, ataupun dah dilancarkan kot My Career tu, yang mana mereka akan membawa ke alumni yang ada dalam kerjaya industri sekarang. They are real practitioner yang bergelumang dalam kerjaya tersebut. So you like it or not, rasa macam nak pergi mana tengok buat apa ke, susah ke senang dalam pekerjaan, bear with us. Tak ada kerja yang senang dalam dunia ni. Lebih senang kerja yang anda buat, you will get cheaper payment. The harder your work task, your JD, your description, you gain more. Setimpal lah. That's the things that you kena pegang lah. Nak gaji besar, go for it. Go for it. Tapi kena tahan. The demand is higher, of course. Demand setinggi gaji lah. Okay, baik. So at the moment ni Far, kita ada soalan tak? Kalau adik-adik ada soalan nak tanya dulu ke sebelum Kak Mas lanjutkan? Okay, ikutkan kita ada soalan lah. Tapi ikut perancangan, kita akan kumpulkan soalan-soalan ini. Kita akan kumpulkan soalan-soalan ini di akhir sesi. Atau di akhir sesi.
Takutnya kan ni kan Kak Mas cakap banyak. So bila Kak Mas cakap banyak kan soalan tak dapat kita nak entertain Yusian, Dema. Dema dah tanya soalan. Okay, jika Kak Mas okey, saya akan bacakan soalan-soalan yang okey, Boleh boleh? kot. Alright, Ha. boleh. InsyaAllah. Baik, kita ada soalan daripada yang pertama tadi daripada Farah Badrul. Okey, soalan ni berbunyi, apakah pendapat panel tentang peluang pekerjaan dalam bidang pendidikan atau akademik pada masa ini? Silakan. Dalam bidang pendidikan okey, ada beberapa perkara yang boleh kita pegang. Apa sahaja pun cabaran ataupun world challenges, kekangan, sebab kita ni setiap 5 tahun ke lebih kurang macam tu akan ada je cabaran ekonomi dunia. 2016 sebelum ni harga minyak yang sangat rendah, dia memberi impak kepada dunia punya ekonomi, of course negara juga, dan dia mengakibatkan pasaran kerjaya ni pun terombang-ambing. So sekarang ni 2020 kita ada pandemik COVID pula. So we doesn't know masa you all grad nanti 2024 apa pula pandemik di ketika itu. Jadi akan diperlukan, manusia ni akan sentiasa memerlukan makanan. Itu yang pertama. Makanan, kesihatan dan juga pendidikan. 3 things ni ataupun 3 niche ni, 3 perkara ni yang manusia ataupun dunia ataupun negara mana-mana pun akan sentiasa cuba pertahankan. So that kalau kata anda minat untuk jadi lecturer, satu perkara yang mesti ada dalam diri anda adalah satu semangat ataupun dipanggil sebagai sifat investigatif. So kalau jawab soalan SDS tu, self-directed search ataupun Holland Code punya profiling, alright, Holland Code tu akan bagi 3 code tau, RIASEC. So ada 6, tapi yang ada 3 dominan kita punya tu RIASEC. So the I element, investigatif tu kena tinggi. Jika tidak, apa yang akan berlaku nanti adalah anda akan burn out. Sebab jadi pensyarah lepas habis degree terus ambil master. Master tak kisahlah mixed mode ke, research full mode ke, ataupun dia panggil apa? Subject based tu lah, bukan research, bukan mixed mode. Dia satu lagi tu, saya tak ingat. Lepas tu yang penting bila masuk PhD, memang sekarang ada banyak mode, tapi kalau nak go for become a lecturer, dia akan ada lecturer yang industry punya lecturer ke, atau memang research, fully research tu. So the critical part dekat situ adik. Kalau rasa macam nak go dan memang minat nak jadi pensyarah, so elemen mengkaji tu kena ada. Elemen mengkaji tentang sesuatu lah. Dia kena ada benda tu, writing skill. So nak kata relevan tak relevan je. Kena cari tempat. Kena pandai cari tempat. Tapi ni nak bagi tahu jugalah, ramai je postgrad tak dapat kerja. Okay, so benda ni strategi. So belum nak further, kena kaji dulu, kena make friend dengan pensyarah mana yang ada grant. Kalau boleh pergi sama belajar master and PhD, terutamanya PhD tu dalam grant university sebagai tenaga pengajar muda. Contoh, so you come back lepas PhD dengan position yang insyaAllah akan ditawarkan. So if not, cubalah juga cari peluang-peluang lain atau bina peluang sendiri. Itu ada strategi lah kita akan bincang dalam kelas kerjaya. So malam ni kita cakap pasal 7 kan. Okay. Baik, ada soalan lain Far? Alright, basically ada. Alright. Kita Syahira lah Okay, macam mana nak pilih course IT yang mana? Macam mana nak pilih course IT yang mana? Okey tak ambil IT kalau saya modul 1. Ni berbalik pada pelajar ni, dia sekarang modul 1. Okey tak dia ambil IT? Dia sekarang modul 1. Modul 1 tu ambil semua subjek kan? Dia sains. Modul sains. Sains, fizik, kimia, bio. Ya, math. Okay. Filosofi dia mudah je adik. Siapa yang ambil modul 1, modul 2, yang asal ada subjek fizik, kimia, bio ni tadi ni, ambil je 3 ni. Okay, ambil je 3 ni. Kita nak pergi course yang selain daripada sains, dunia kita luas terbuka. Tapi kalau kita tak ambil subjek bio, tapi lepas tu nanti nak jadi doktor, nak jadi nurse, nak jadi farmasi, tak dapat.
Itu perkaranya. So selagi mana anda modul 1, semua pilihan kat universiti tu anda boleh apply. Suka hatilah nak ambil apa pun. Itu keywords yang anda boleh pegang. Good question lah. Kalau macam saya, memang account memang dah tak dapat terus lah. Nak ke sains tu. Sebab saya memang daripada sekolah lagi, saya dah lock bio. Saya dah lock bio. Saya terus ke account. Okay. Tu dia kalau pelajar account dia tak boleh dah ambil sains lepas ni. Dia duduk dalam dunia dia je. So pelajar sains boleh pergi mana-mana bidang yang awak suka lepas ni. So bagus sebenarnya ambil degree sains ni. Ambil degree sains dulu sebab nanti master boleh tukar. So once you ambil degree in, for example, once you ambil degree in psychology, so dah ambil master in chemistry ke any sciences subject, lepas tu dah tak boleh dah, tak dapat dah. Alright. Okay, harap memahami ya yang tanyakan soalan tadi. Okay, ada soalan tu, Hazwa Hanim. So kalau saya ni ambil modul 1, kalau saya nak ambil kos seni banner, boleh tak Mas? Okay, seni banner ni agak teknikal. Selagi mana universiti punya syarat tu tidak ada subjek, apa nama dia panggil tu, kejuruteraan apa? Lukisan, seni lukis. Dia ada satu subjek form 5 ambil. Lukisan kejuruteraan. Kalau universiti punya requirement tak demand benda tu, then you boleh ambil. Kalau universiti ada demand, sebab certain universiti yang very specific, macam USM is open, sesiapa memang boleh ambil, tak ada masalah. Tapi ada setengah universiti tu untuk subjek lukisan kejuruteraan tu is compulsory for them. Dia akan recall balik, walaupun you budak matrik, tapi dia akan recall balik you punya result SPM. If you had that experience ambil subjek tu, dan itu menjadikan prasyarat universiti tu requirement, kena tengok. Memang kita sentiasa kena check dekat website universiti. Go to the university website that offer ijazah sarjana muda sains seni bina ke apa ke. Dan kemudian anda perlu semak requirement. Kalau dia cukup sebut mentions lulus, CGPA, subjek mat ke apa ke, so pegang yang tu lah, apply lah. Tak ada masalah pun. Tu jangan risau. Sebab masa modul tahun 1 pun, majoriti modul tahun 1 tu adalah modul pengenalan. Apa saja yang pelajar-pelajar seni bina atau arkitektur belajar waktu diploma, itulah juga perkaranya yang dia belajar dalam tahun 1 di ijazah sarjana muda. Alright. Okay. Harap jelas kepada pertanyaan tadi Hazwani. Okay, kita ada soalan atas aku sebenarnya. Okay. Saya balik kepada atas balik. Ada soalan daripada Syahira juga. Saya berminat nak jadi lecturer, katanya, tapi tak tahu nak ambil kos apa. Peluang pekerjaan sebagai lecturer sentiasa banyak, kan? Aku macam mana? Kan? Kiranya saya Sarifah dia nak jadi lecturer. Dia minat nak jadi lecturer, tapi dia tak tahu nak ambil kos apa. Lepas tu dia, Syahira kata lagi peluang pekerjaan sebagai lecturer sentiasa banyak, kan? Betul ke? Okay, peluang pekerjaan sebagai pensyarah ni ada, nak kata banyak tu depends juga tau kepada you punya competencies. Ni kita ada tu, Dr. Mira dah masuk tu, nampak tu Dr. Mira Nasir dah masuk. Dr. Mira tu merupakan pensyarah muda, pensyarah yang cemerlang, gemilang, terbilang, lelaki bini dua-dua pensyarah, alumni Matrik Perak. Nanti Mira boleh respon kat ruangan komen lah pertanyaan adik ni juga, sebab dunia lecturer ni nak kata demand ada ke tak ada. So benda tu adalah tertakluk kepada universiti, sebab kita ada sekarang ni percambahan IPTS. So peluang tu nak kata ada, there will be an opportunity. Namun demikian macam soalan dia yang kedua, tapi tak tahu nak jadi pensyarah apa. So itu datangnya anda kena patah balik kepada what is your current need, sebab itu akan menentukan degree nanti ni nak ambil bidang apa. Once you get in dalam degree, contoh ambil degree ijazah sarjana muda sains matematik. So pensyarahnya nanti atau nak jadi pensyarah, nak jadi lecturer, jalan dia dalam ruang lingkup matematik lah. Kan? So kalau kata dia dah ambil degree dia dalam bidang teknologi, so dia punya kerjaya sebagai pensyarah nanti dalam ruang lingkup degree tu jugalah. Cuma degree ni satu pembelajaran yang surface. So once you go for master, you deeper. Tapi deeper yang narrow tau. PhD lagi lah, dia deeper lagi bawah.
dan semua satu kolom tu je you belajar. You tak tap kepada kolom-kolom masih belajar dalam, katalah masih degree tu ada 20, 30 subjek. Bila masuk PhD ataupun master degree tu dia lebih ke spesifik ber 2-3 subjek, tapi dia khusus detail. So that is the challenge. Nak mencari sampai level yang betul-betul minat tu dia akan ambil masa lah. Adik-adik kena explore. Benda tu akan comes later, not now. Okay? Okay, dia akan come later, not now. Okay. Jadi sebenarnya kita banyak lagi soalan. Jadi ingin tanya Kak Mas, ingin teruskan atau bagaimana? Kak Mas nak teruskan destination sebelum soalan tadi? Atau bagaimana? Okay, sebab kalau ikutkan soalan yang moderator saya bagi, tim admin yang menjemput anak KMPK bagi berkenaan dengan realiti bagaimana pemilihan nak menetapkan hal tuju kerjaya, benda tu Kak Mak jawab sebagai summary tadilah awal-awal tu. So secara kesimpulannya, fasa pembangunan kerjaya personal individu akan melalui sebanyak 5 fasa. Fasa pertama adalah mengenal diri. Fasa yang kedua mengenal market, the demand, the current needs lah. Fasa ketiga, you know what is yourself kat mana, market macam mana. So kita nak go for, orang kata apa, merging the gap. Supaya apa requirement industri nak tu awak ada. So maksudnya macam mana nak mengadakan apa yang industri nak, itu comes kepada kena hadir program, join program-program alumni KMPK ke, join program alumni ke, join program-program dekat kampus, program yang bersifat komunikasi ataupun kena explore on pegang jawatan di universiti, kelab persatuan. Jangan jadi pelajar 3K, jangan jadi mahasiswa 3K. Apa mahasiswa 3K? Belajar dalam kuliah, kalau lapar pergi makan dekat kafe, ngantuk tidur atas katil. So kuliah, kafe, katil. Okay, so make sure. Satu lagi apa dia? Oh, komputer. Okay, alright. So make sure anda jadi pelajar atau mahasiswa yang enjoy the moment, pergi belajar atau pergi bergaul. Cara nak bergaul paling mudah, join aktiviti berpersatuan. Sama ada kolej kediaman, fakulti, kelab anak negeri ataupun kelab bahasa ke, apa-apa sajalah kelab. Okay. So aktif lah. Sebab bila kita enjoy buat, bila kita expose diri kita dengan ada pengalaman buat persatuan. Contoh macam nak panggil, contoh nak panggil satu pegawai daripada korporat. Kita kena belajar macam mana nak approach dia, suratnya, email etiquette lagi. Macam mana kita nak berkomunikasi dengan jelas supaya di pihak sana jelas apa yang kita cuba utarakan. Dan benda-benda ni mengambil kira, anda perlu ambil kira dan benda tu kena belajar. Sebab bila masuk kerja, majikan expect you dah settle dah benda ni. Dia tak ada masuk kerja, bos saya tak tahulah macam mana nak buat. Okay, kita ada mesyuarat ni, minit mesyuarat kita nanti. Awak type lah minit mesyuarat. Ambil minit mesyuarat So kita pun macam minit mesyuarat Macam nak buat Takut. Itu perkara yang ke fasa ketiga, itu you need to explore dan make sure yourself competent dengan keadaan semasa lah. So level yang keempat atau fasa yang keempat ni adalah untuk memarketkan diri. Yang ni mungkin anda akan belajar nanti kemudian. Macam pelajar-pelajar di UPNM hari Sabtu minggu depan kat masa program dengan pelajar first year. Itu bagus satu approach daripada Talent Corp dan juga university currently, yang mana mereka try to exposekan pasal market yourself ni seawal tahun 1 di universiti. Tahun 1, tahun 2, bukan tahun 3 dan tahun 4. So seawal boleh yang anda tahu macam mana you nak market yourself, make yourself visible dekat depan mata majikan, ataupun nampak diri anda ni wujud. Majikan pun macam nak cari pekerja, tapi sebab awak aktif sangat dekat LinkedIn tu, dia pun rasa macam dia pula yang follow awak kan. Dia ada strategi benda tu semua. Itu dipanggil sebagai personal branding. Itu fasa keempat, marketing yourself. You need to make sure yourself visible dalam market. Dan fasa yang terakhir, fasa yang kelima, execution. Execution ni once you get the interview ke, macam nak go with the interview flow, itu fasa lain lah. So untuk malam ni kita nak fokus kepada 1 dan 2 tadi tu. 1 dan 2 ni untuk pemilihan. Pemilihan sebab kalau kita salah pilih course, ataupun saya dah minta. Reality happen to my friends. Dah minta dah 8 susunan tu semua aku dah minta dah mas apa yang aku nak. Tapi jurusan yang aku dapat, apa jurusan yang kau dapat? Aku dapat ni, Ijazah Sarjana Muda Teknologi Perkayuan.
Lepas tu macam mana kau nak pergi ke tak? Member saya ni pula jenis yang adaptability dia tinggi. Adaptation dia power lah. Dia kata, lah pergi je belajar degree. Yang penting aku ada degree dulu. Kerja apa ke tak nak buat macam mana, ada certification. Kat Malaysia ni banyak certification. Professional cert ada, sijil-sijil, orang kata apa, technical skill punya sijil pun ada, online ataupun offline semua ada. So dia dah buat dia punya backup plan dan exit plan dia macam mana. So orang macam ni, lagi tinggi values di mata, sama ada funder dia ke, kalau kata nak buat business kan, ambil degree apa sebenarnya? Saya ambil degree teknologi perkayuan. Tapi saya ada cert saya dalam bidang ni digital marketing. So saya boleh make sure you punya company, punya business orang kata apa, sustain ataupun kita naikkan momentum online profit system, OPS. Wah, dia pun cerita flow macam mana strategi 1, 2, 3. Tak sembang macam bulat kejutaan teknologi perkayuan pun. So benda tu kena explore. So jangan risau sangatlah on the dapat kita pilih degree tu ya, kita pilih juga apa yang kita boleh. Tapi sistem kan macam mana? Daripada berpuluh-puluh ribu orang yang apply, kita yang minta ni 8 pilihan UPU tu, sangkut subjek yang tak tahu apa benda, masuk dulu dek. Pergi dulu, try dulu 1 semester. Dapat skor tak? Boleh bawa tak? Kalau boleh, pergi je layan sampai habis degree. Dah habis degree ataupun in between that, pergi ambil subjek-subjek paper, jadikan dia minor paper dekat kampus. So minor in, pergilah ambil subjek yang awak minat sangat tu, psikologi ke, nak pergi ambil minor in IT ke, boleh ambil dekat universiti. Benda tu boleh dibuat. Malah ada universiti yang ada double degree punya program. Ada double degree punya program up to that point lah. Okay. Baik, itu fasa-fasa yang perlu adik-adik faham dalam pemilihan kerjaya, kenal diri. Sebab tu orang yang dah kerja macam mana pun, dia dah burn out kat kerja kan, 5, 8 years, 8 tahun. 7 ke 8 tahun ni adalah fasa orang kalau dah bekerja lama sangat, dia dah mula rasa apa yang dia buat tu terlalu rutin dan dia dah start comfort tau. They are looking for something new in life dalam kerjaya dia. Dia akan patah balik kepada fasa 1 ni. Sebab tu dia panggil sebagai career development, teori pengembangan kerjaya, right? So dia akan patah balik pada fasa 1, iaitu kenal balik diri. Sebab dah 6 tahun, 8 tahun, personality yang dia buat 8 tahun dulu dengan sekarang dah berubah, dah berbeza. Sebab kita sendiri pun jumpa orang yang baru setiap tahun. Kita baca benda baru, kita explore benda baru every day, every month, dan kita ada minat baru. So benda tu mengubah cara fikir, cara kita bercakap, cara kita meletakkan satu point of view terhadap satu perkara. Dia berubah. So bila kita jawab pun dia akan jadi lain. Dan itu akan membuatkan satu direction, kita nak pilih saya nak buat kerja apa. Sama je dulu, ni cakap mas cerita pengalaman sendiri lah Tak pernah terfikir pun dulu akan jadi sales. Dalam bahasa corporate, business development tu adalah orang dalam sales and marketing lah. Itu kerja-kerja sales and marketing. Business development istilah dia. So kerja-kerja dia adalah sales and marketing. Jadi dia semua benda tu juga. Tak pernah terfikir pun yang I'll be in a person yang involved dalam sales and marketing masa dekat Matric. So masa tu memang tertumpu apa yang ada, aku budak sains, so lepas ni degree kau nak ambil sains lah. And if I know that subjek lain tu macam boleh kata apa, boleh bawa lagi mudah, masih degree lagi Kak Mas dah ambil. Sebabnya lepas ambil degree in chemistry, Kak Mas tak boleh jadi kemis yang baik. Setahun je dapat bertahan sebagai ahli kimia dekat Melaka masa tu. Then I further my study in Master Corporate Com. Master Corporate Com tu that I perform so much. Pointer degree 2 lebih je. Pointer master 3.76. So that's a proof, that's a evidence yang you can do another things compared to your degree. Tapi masa tu Kak Mas punya silap adalah I don't know what courses that I choose masa tu that's not suitable. That's my issue, 2004. 2004. So adik-adik, first thing first, kalau datang jumpa Kak Mas pun, Kak Mas saya tak tahulah saya nak jadi apa sebenarnya. Elok, Kak Mas bukan bomoh nak tilik kau, okay masa depan kau ni, kau eloklah kau jadi cikgu je. Tak. I'll come back dengan what is your interest? What's your career interest result? So what's your personality type? What is your personality style? Okay, dan benda tu akan membantu kita, membantu anda balik untuk guide antara pilihan-pilihan yang ada di dunia ni, dan kita boleh filter potong ni tak, potong daripada 1000 pilihan menjadi 100, daripada 100 pilihan menjadi mungkin dalam 10 sahaja yang anda boleh fokus, top 10 ataupun top 3 ke, boleh, benda tu boleh dipotong based on coaching lah. Benda tu ada consultation dia sendiri, ada coaching yang memang kita akan bantulah guide. Alright, so next Far, kita ada soalan tak? Dah habis dah Kak Mai explain.
Sebenarnya, rancak soalan kita malam ni. Ada soalan dari segi teknikali dan sebagainya lah. Ada yang keliru. Okay, tapi saya akan bagi di atas balik. Tertinggal seorang. Nama dia Nabila Syahira. Okay? Jadi, macam mana kalau minat kita hilang lepas dah proceed bachelor? Apa perlu kita buat? Sudah. Macam mana ni? Maksudnya dah masuk degree, lepas tu minat hilang. Macam tu. Ya, begitulah maksud soalan ni. Apa kita buat? Dia kalau minat hilang ni, dia boleh jadi faktor-faktor penyebabnya adalah masa kat kampus tu tengok kawan roommate sebelah tu, kau ambil kos apa? Aku ambil kos sekian. Macam best je kos kau ni kan, kos aku ni susah lah. Jadi, dia akan kembali balik kepada selain daripada kita kenal personality, ini elemen lain. Elemen yang ni adalah soal life skill. Kak Mas bagi life skill lah kepada adik-adik. Sebenarnya dia bukan untuk student je. Kadang-kadang kita bekerja pun, aku dah masuk kerja dalam bidang ni. So rasa macam, nyampah lah awak kerja ni. Bosan lah awak kerja ni. Nak berhenti kerja boleh tak? Ini cabaran anak muda sekarang. Sebab dia rasa macam saya kerja tu senang kot. Padahal hakikatnya the battle is real lah. Namun demikian dia cepat give up lah. Jadi my advice is always this. What is your big why? Kita tetapkan apakah kita punya big why atau what is the purpose. Right? At the end of the day, kenapa adik-adik nak sama belajar degree? Sebab lepas degree nanti saya nak kerja lah. Dan tak payah sama belajar degree. Lepas matrik boleh kerja. Gaji rendah je lah biasa dia. Sebab gaji setara dengan diploma dan juga STPM. Alright? Tapi kalau nak sambung degree, sebab ya itu memang norm dia macam tu. Kat masa saya kena go with the flow. So I go sambung degree, tiba-tiba minat hilang pula. Itu silapnya sebab kita tak letak what is our big why. What is our purpose? The reason, something yang memegang kita, if anything happen, kita bergaduh dengan pensyarah ke, kita gaduh dengan roommate ke, kita gaduh dengan kawan satu kuliah ke, kita jadi macam mana pun dekat kampus tu, dia menjadikan satu faktor yang aku tak boleh, aku kena teguh cekal untuk mengatasinya. Ada orang dia letakkan big why dia apa tau? Parents dia, family dia. Parents dia. Sebab aku kena belajar. Sebab belajar tu adalah satu jihad. Betul? Dan belajar tu juga adalah merupakan satu perkara yang jika mak ayah kita dah tak ada kat dunia nanti, perkara yang mereka dah bekalkan kepada kita adalah ilmu. Memberikan kita tempat untuk belajar atau mempersiapkan apa saja yang kita perlukan dalam konteks belajar ni tadi supaya kita boleh teruskan kehidupan di masa depan. Alright, tak payah nak percaya sangat dengan influencer yang kata tak payah belajar ya tinggi-tinggi sangat boleh jadi kaya. Itu dia. Nah, orang lain punya lain-lain adik-adik So don't you ever dare to think macam tu. So ilmu ni kita kena belajar. Bagaimana kita hormat kepada ilmu, aku nak conquer ilmu tu, aku nak tahu benda tu detail lagi sebab ilmu Allah tu luas. Yang bidang kita nak belajar ni, degree kita ni, a part of it je. So bila kita dah masuk, minat tiba-tiba hilang pula. Come back kepada what drive you to take that course at first. Okay? Or what drive you to stay alive sekarang ni. Adakah sebab ada orang yang memang datang daripada keluarga yang susah kan? Mak, ayah, adik-beradik, dia anak sulung, adik-beradik ramai. So, minggu baru ni Kak Mas ada program dengan seorang protege punya program. Protege adalah satu program untuk lepasan graduan yang belum dapat penempatan kerja. It's a good platform untuk dapat pengalaman bekerja. So, tanya dia berapa ramai adik-beradik? 7 orang. Awak yang nombor? Sulung. Wah. Tengok karakter dia. Sebab dia dulu ambil degree apa saja borak-borak dengan dia kan. Dulu ambil degree ni Kak Mas, ambil engineering. Ambil engineering. Sebab sekarang ni pun memang dia engineer pun kerja kat site. So are you happy with your work now? Okay. Saya okay. Dan happy dia tu nampak lah kat muka dia okay. Okay Haziq, satu lagi soalan Haziq. What makes you still sebab kerja kat site sometimes masa tak menentu, you tak boleh balik kampung sesuka hati, you ada supervisor at the site juga at the same time. Banyak perkara lah kan. So what makes you stay? My family. Mak ayah saya. So macam mana susah, jarak jauh dengan keluarga, tak boleh balik bertahun-tahun lamanya ke apa ke. He need to do that, then he'll do that.
Itu cerita pasal seorang peserta ni lah program tu. Baru je Kak Mas jumpa diorang borak-borak dengan diorang kan. Ada two why share big why. Big why saya Kak Mas adalah saya ni merupakan salah seorang yang menyumbang kepada kemajuan negara. Dia punya big why tu dia rasa negara ni maju, Malaysia ni maju, dia penyumbang tau. Bagus, perasaan tu bagus untuk ada. Memang kita kena ada perasaan tu. Betul, kita yang menyumbang kepada pembangunan negara. Terutamanya jika anda mampu menyumbang, tak masuk dalam angka statistik graduan menganggur tu. That will be very, very, very much good. Because kita akan non-stop belajar dan kita akan non-stop tak minat dalam pekerjaan, tak minat dalam bidang yang kita ambil, kita akan explore benda lain dekat kampus. Kampus tu besar canvas dia. Dia nak masuk bidang, nak masuk belajar dekat mana? Nak masuk involve dalam aktiviti berpersatuan apa? Co-curricular. Macam Kak Mas ni pun masuk kampus ambil suksis. Dia macam palapis tapi dia polis punya. Pelapis tentera kan. So ni polis suksis ni kan. Dia panggil suksis lah polis. So memang kerja kau berkawat setiap hari-hari tertentu. Dia mengajar kita untuk berdisiplin, untuk orang kata apa, lebih aktif, fit dan semua. Tapi tak fit pun aku macam itu juga, pancit juga mengukur ke padang kawat tu. But I survive. Itu paling pentingnya. So kita tak minat, tiba tak minat tu, sibukkan diri dengan perkara lain. Ni nak bocor rahsia sikit lah adik siapa yang tanya tadi tu. Dia macam ni, masa ambil degree dulu pun kat makan tu juga subjek. Orang lain masa satu semester dah PNG member lain 3. Hebat-hebat lah, hebat-hebat. Kawan aku memang hebat. Kita memang kena belajar orang hebat-hebat ni semua. Dia kita tak hebat, tak apa kita belajar dengan dia. Okay. Lepas tu bila dia tanya, result kau berapa Mas? Result kau berapa? Kau okey tak? Kau okey tak? Aku okey. Okey ni? Okey. Result kau berapa? Result aku 2 flat. 2.00. So dia macam, serius lah? Kau okey tadi? Aku okey lah. So that is a semester. Masa 2.3 memang drop 2.00 sebab culture shock. So Kak Mas dulu pelajar sekolah harian je. Pelajar sekolah harian biasa, masuk matrik Perak pun seorang-seorang, tak kenal sesiapa. So daripada matrik pula masuk ke kampus, tak kenal siapa-siapa. Aku seorang-seorang jugalah kat fakulti kimia tu. Minat tu memanglah ada mula-mula. Lepas tu lama-lama macam, bolehkah aku bawa kimia, pointer dia macam gini jadinya. Masa tu memang ada doubt. So, Kak Mas sibukkan diri buat benda lain. Itulah, aktif dengan Persatuan Anak Negeri Sembilan, suksesnya dekat fakulti tu rapat dengan beberapa pensyarah. So dia lah advice, kau extend je lah. Bukannya benda luar biasa pun untuk pelajar sains macam kita ni extend. Sekarang tak tahulah subjek sains masih kekal 3 tahun ke atau dah tambah jadi 4 tahun. Sebab 3 tahun tu agak rushing lah untuk orang macam Kak Mas ni. Kalau 4 tu okay, alright. So my point, sibukkan diri. Kalau rasa tak minat dengan subjek tu, jangan fokus tak minat tu. Cuba cari benda lain yang boleh anda release sikit. Dia just matter bukan tak minat, dia stress kot. Atau dia rasa macam, banyak gila assignment bersyarah ni, tak ada benda lain nak bagi ke? Benda macam tu lah. So jangan simpan. Release. It come back later. Okay, next question. Alright. Kita banyak lagi soalan sebenarnya. Tapi untuk pengetahuan Kak Mas dan juga penonton-penonton pada malam ini, kita bukan hanya ada satu sesi dan kita sebenarnya ada sesi yang kedua. Dan sebenarnya sesi kedua ni lah kita akan masuk dan kita akan jawab semua persoalan-persoalan anda. Tapi anda jangan bimbang kepada sesiapa yang dah menghantar soalan anda. Kami dah simpan dah. Tapi kalau next live nanti anda nak tanya soalan lain boleh. Jangan redundant lah soalan. Sebab kita dah kumpul dah soalan. Okay. So, apa yang ingin saya katakan ialah kita akan end live kita untuk sesi yang pertama ini. Dan kita akan masuk sesi yang kedua, iaitu sesi soal jawab sepenuhnya lah. Soalan-soalan kita akan jawab pada sesi yang kedua nanti. So, stay tune, jangan lupa masuk balik live di Alumni KMPK. Okay, jadi terima kasih kepada Kak Mas untuk sesi yang pertama. Kita akan jumpa di sesi yang kedua. Jangan pergi mana-mana, duduk diam-diam. Okay. Alright. Terima kasih semua. Kita akan end sekarang. See you in second Next session. time. Yeah.
Okey, yang tanya pukul berapa tu, kita akan masuk, lepas end ni, kita akan terus balik. Kita akan masuk balik live kita. Okey. Second session kita, saya akan end live sikit lagi dan kita akan masuk second session selepas je after this. So jangan lari ke mana-mana, okay? Okay, sekejap.